Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Ikwan. Hari ini kita nak bincangkan topik berkenaan kata ganti nama diri. Biasanya kata ganti nama diri ini kita gunakan untuk menggantikan nama orang. Okey? Kita tak gunakan nama orang dari awal sampai akhir. Kata ganti diri yang pertama berfungsi sebagai penutur. Okey, orang yang bertutur, orang yang bercakap, diri yang bercakap, diri yang bercakap, orang yang bercakap. Dan manakala kata ganti diri nama yang kedua adalah pendengar, orang yang mendengar. Jangan apa contoh dia. Dan yang ketiga adalah kata ganti nama diri yang ketiga, kita bercakap tentang hal atau uh, perkara orang lain. Kata ganti diri yang pertama. Okay, suka cikgu ingatkan dalam kata ganti diri pertama, kedua dan ketiga terdapat bahasa istana atau bahasa Melayu lama, klasik. Jadi untuk kata ganti diri yang pertama, perkataan bahasa istana kita gunakan better. Okay? Better ni biasanya digunakan oleh sultan dan raja. Okay? Sultan dan raja saja gunakan perkataan better. Kalau kerabat diraja, rasanya ada perkataan lain. Tapi untuk menggambarkan dirinya, khususnya sultan dan raja, digunakan better. Kalau kita sendiri, gunakan saya. Sebagai contoh, better berasa amat gembira atas kemakmuran dan keamanan negara Malaysia. Jadi better tu merujuk pada diri sultan atau raja tersebut yang menyatakan happy atau rasa gembira dengan keadaan negara sekarang. Okay, better. Seterusnya, perkataan istana juga, iaitu patik, digunakan apabila orang biasa sedang bercakap dengan sultan atau raja. Jadi perkataan patik ni menggambarkan kata saya bagi orang biasa. Jadi apabila sebagai contoh, ampun tuanku, sembah patik harap diampun. Maksudnya dia datang menghadap tu, mengharapkan raja atau sultan tu dapat menerima dirinya. Jadi perkataan patik ni mewakili perkataan saya, diri dia, patik. Okey. Seterusnya, perkataan istana atau perkataan klasik Melayu lama adalah hamba. Hamba ni merujuk kepada diri sendiri, juga menyatakan maksud saya apabila digunakan bercakap dengan orang biasa. Kalau tadi patik better dengan sultan raja, dengan rakyat biasa, tapi hamba ni adalah bila gunakan dengan rakyat yang setara. Dan seterusnya iaitu saya. Okey, saya. Ini adalah kata ganti diri yang pertama, merujuk kepada diri sendiri, saya. Saya dan aku sama. Tapi penggunaan saya lebih kepada penggunaan untuk mereka yang baru kenal, baru mengenali. Okay? Baru kenal antara satu sama lain. Atau orang yang lebih muda bercakap dengan orang yang lebih berusia, kita gunakan saya. Tapi kalau aku digunakan kalau kita dah lama kenal, perkenalan lama, dah rapat, aku. Kawan biasa kita duduk bercakap dengan kawan sebelah, kita gunakan aku. Tak salah. Dan kita pun berdoa pun guna aku. Nak menunjukkan akrabnya kita punya hubungan dengan kawan atau hubungan kita dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon keampunan daripada-Mu, aku. Jadi yang perkataan aku dengan ini lebih digunakan apabila kita rasa akrab, rapat dengan seseorang. Manakala saya adalah permulaan untuk kita berbual dengan orang yang baru kita kenal. Dan seterusnya, itu tadi
adalah merujuk kepada diri sendiri. Kemudian yang ni ramai. Okey, bukan seorang diri tapi ramai, lebih daripada seorang. Kita haruslah menjaga penjarakan sosial agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Kita, maksudnya diri kita dengan orang lain. Kita bukan mewakili seorang, kita melebihi ramai orang, lebih daripada seorang. Dan juga kami juga mewakili untuk golongan kata ganti nama diri yang pertama, mengatakan orang yang bertutur, orang yang bercakap kami. Kami adalah terdiri daripada orang yang lebih daripada seorang. Kami. Okay? Kami berdua ingin ke sekolah untuk mengambil buku. Kami berdua ingin ke sekolah untuk mengambil buku kami. Okay? Tak sesuai lah kalau kita guna kita. Kita berdua sedang bercakap dengan cikgu, kita berdua nak ke sekolah untuk mengambil buku. Tapi lebih sesuai kita gunakan kami. Alright? Walaupun kedua-dua ni adalah mewakili, menyatakan diri sendiri dalam kelompok atau golongan yang ramai. Okey, seterusnya. Kita flashback balik, kita patah balik. Ada 7 semuanya. Better dan Patik. Okey. Kemudian hamba dan saya. Kemudian aku. Dan yang terakhir, kami dan kita. Ini adalah golongan kata ganti nama diri yang pertama. Seterusnya, kita pergi ke kata ganti nama diri yang kedua. Okey, kata ganti diri yang kedua ni, seperti yang kita sedia maklum, ini adalah kita sedang bercakap dengan orang tersebut. Okey, seakan-akan kita bercakap dan orang tersebut mendengar. Okey, sebagai contoh, yang pertama, kita pergi dengan bahasa istana dahulu, iaitu tuanku. Okey, tuanku. Tuanku adalah golongan yang digunakan oleh sultan dan raja sebagai contoh. Nampak tak? Okey, ini adalah kata yang selalu kita dengar, iaitu daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku ni maksudnya kita nak menyatakan penghargaan kepada sultan atau raja kerana telah memayungi rakyat. Jadi kita dengan perkataan daulat tuanku ni menyatakan kita mendoakan dia supaya mendoakan sultan atau raja sihat sepanjang hayat untuk memimpin rakyat. Okey. Dan perkataan klasik Melayu lama iaitu tuan hamba. Yang tadi kalau kita nak bercakap dengan orang yang mendengar, yang ni mendengar. Yang ni bercakap. Okey. Orang yang bercakap, hamba. Orang yang mendengar, tuan hamba. Jadi bila hamba ingin ke Majapahit esok hari, buat apa tuan hamba ke sana? Jadi maksudnya orang yang mendengar akan membalas perkataan tuan hamba merujuk kepada hamba tadi. Okey, faham? Sekali lagi ulang. Hamba adalah orang yang bercakap, tuan hamba adalah orang yang mendengar dan membalas percakapan hamba tadi. Hamba ni bukan maksudnya dia jadi orang suruhan. Itu adalah dia punya bahasa diri dia menunjukkan saya. Jadi yang mendengar membalas dengan tuan hamba. Okey, seterusnya iaitu 4 golongan perkataan yang sama, iaitu engkau, okey, kamu, anda, awak. Okey, kalau ikutkan ini semua adalah golongan kata yang sama merujuk kepada orang yang kedua. Okey, orang yang kedua, seorang lah maksudnya. Seorang saja. Kalau ramai kita panggil lain. Ini untuk seorang. Sebagai contoh, engkau. Okey, engkau ni kalau kita tengok macam kasar kan, engkau. Okey, untuk kamu pula, yang ni lebih banyak digunakan oleh cikgu-cikgu kita. Okay. Sudahkah kamu memotong rambut
untuk ke sekolah esok, bercakap secara sopan. Okey, untuk anda pula. Anda ni biasanya sebagai contoh, tahniah, anda telah terpilih dalam program khidmat negara. Okey, nak menyatakan secara rasmi perkataan anda. Okay. Untuk awak pula, yang ni biasa kita gunakan. Empat golongan kata ni sama saja tapi penggunaan yang berbeza. Engkau, kamu, anda, awak. Jadi ini adalah golongan kata ganti nama diri yang kedua. Dan yang terakhir dalam golongan kata ganti nama diri yang kedua adalah kalian. Kalian ni kalau dalam bahasa Inggeris maksudnya you all atau you guys. Okay, biasa kita guna you all, you guys, korang. Korang tu sebenarnya salah. Okay, nak menunjukkan bahasa pasar, kita nak guna bahasa yang nampak ni tapi nak nampak trendy tapi sebenarnya salah. Okay, jadi mulai hari ni kita biasakan guna kalian. Kalian ni maksudnya kamu semua. Menunjukkan satu kumpulan yang ramai. Sebagai contoh, cikgu mengharapkan kalian dapat melakukan kejayaan dalam pasukan softball sekolah kita. Okay? Kalian ni menunjukkan ramai. Kalau erti perkataan yang biasa kita gunakan kamu semua. Tapi cuba kita tukar, biasakan guna perkataan kalian. Kalian yang menunjukkan you guys atau you all. Okay? Kalian. Jarang guna. Tapi selalu ditanya dalam kertas peperiksaan. Kata ganti nama diri. Okey, seterusnya. Golongan kata ganti nama diri yang ketiga merujuk kepada orang yang kita nak ceritakan. Kita nak ceritakan perihal tentang orang tersebut. Okey, kata yang pertama, perkataan yang pertama iaitu bahasa istana ialah baginda. Okey, baginda, okey. Okey, contoh ayat baginda juga digunakan oleh golongan yang bertaraf sultan atau raja sahaja. Orang biasa, rakyat biasa tak boleh guna. Baik. Seterusnya, perkataan beliau. Okey, juga merujuk kepada orang yang kita nak ceritakan perihal orang tersebut, beliau. Okey, sebagai contoh, baru-baru ni cikgu baru saja habis baca buku ni. Sebagai contoh, beliau adalah konsultan unit trust yang menubuhkan pasukan konsultan atas nama tim SK. Kemudian, beliau turut terlibat dalam pelbagai lagi organisasi dan perkhidmatan. Dalam pelbagai lagi kepakaran serta kemahiran. Beliau juga sering diundang untuk berbicara di TV1, TV2 dan juga media prima. Jadi bila masa nak guna perkataan beliau ni? Beliau kita gunakan masa kita anggap orang tu sangat berjasa kepada masyarakat, okay? Kepada negara. Kalau keluarga boleh tak? Boleh. Sebagai contoh, mak atau ayah kita, ibu atau ayah kita, kita nak ceritakan dalam karangan contoh karangan keluarga saya. Jadi kita gantikan nama ayah atau nama ibu kita sebagai beliau. Sebagai contoh, cikgu nyatakan nama ayah saya ialah Sulaiman bin Jamaluddin. Beliau bekerja sebagai pensyarah. Gunakan untuk orang yang berjasa, orang yang kita hormat dan orang yang kita kenali. Jangan guna perkataan beliau untuk orang yang buat kesalahan. Okey, tak boleh. Macam memandu mabuk. Pemandu mabuk kita tak gunakan beliau. Kita gunakan dia. Okey, ada beza dia. Beliau adalah satu taraf untuk orang yang kita hormati. Takkan kita nak hormat orang yang memandu kenderaan secara berbahaya. Jadi tak sesuai. Kita gunakan perkataan dia untuk orang yang biasa. Tapi orang yang kita hormat, orang yang berjasa, kita guna perkataan beliau. Okey, seterusnya.
Dalam kata ganti diri yang ketiga ni ada 4 sahaja. Ada baginda, kedua tadi beliau, yang ketiga adalah dia. Dia bersama saya sebentar tadi ke pejabat sekolah. Dan yang terakhir adalah mereka. Okey, mereka ni special, istimewa sikit. Mereka merujuk kepada golongan orang yang ramai, lebih daripada seorang. Kita sebut mereka. Sebagai contoh, mereka telah terpilih sebagai pasukan pendebat terbaik di kalangan sekolah-sekolah dalam negeri Selangor pada tahun 2020. Okay? Jadi mereka ni menunjuk kepada lebih daripada seorang dan kita nak menceritakan pasal mereka. 3, ada 4 sahaja. Baginda, beliau, mereka dan dia. Okay? Mereka. Jadi sekarang masa yang ditunggu. Soalan yang pertama untuk kata ganti nama diri pertama. Okay, kata ganti nama diri yang pertama ada 7 tadi. Better, patut, hamba, aku, saya, kami, kita. Okay. Ingat. Soalan pertama berbunyi, tempat kosong akan sampai sebentar lagi, kata Syafiq kepada rakan-rakannya. Okey. Pilihan jawapan yang pertama. A, aku. B, anda. Okey. A, aku. B, anda. Jadi apakah jawapan dia? Betul. Jawapan dia adalah aku. Aku akan sampai sebentar lagi, kata Syafiq kepada rakan-rakannya. Jawapan dia A. Okey, bagus. Seterusnya, soalan yang kedua. Tempat kosong akan laksanakan titah tuanku itu, ucap Datuk Omar kepada Sultan. Okay. Sekali lagi. Tempat kosong akan laksanakan titah tuanku itu, ucap Datuk Omar kepada Sultan. Saya. Okay. Dan pilihan B adalah patik. Okey, 3 saat dari sekarang. 1, 2, 3. Okey, masa habis. Jadi, siapa yang menjawab A? Angkat tangan, siapa yang jawab A? Alright. Maaf, jawapan anda tidak tepat. Jawapan sebenarnya adalah B. Okey, ingat. Bila kita gunakan bahasa istana, titah tuanku, kita gunakan bahasa istana iaitu patik. Merujuk kepada diri saya. Patik akan laksanakan titah tuanku itu, ucap Datuk Omar kepada Sultan. Okey, bagus. Seterusnya kita masuk ke kata ganti nama diri yang kedua. Okey, ingat lagi tak kata ganti diri nama yang kedua? Terdiri daripada tuanku, tuan hamba, anda, awak, engkau, kamu dan kalian. Okey, soalan dia. Tempat kosong tidak harus berputus asa. Sekali lagi, tempat kosong tidak harus berputus asa, kata Cikgu Syahmi kepada pasukan bola sepaknya. Tempat kosong A adalah kamu dan B adalah kalian. Okey, apakah jawapan yang betul? 3 saat. 1, 2, 3. Jawapannya adalah B. Okey, sebab apa B? Sebab Cikgu Syahmi sedang bercakap dengan sekumpulan pemain, iaitu pasukan bola sepak. Jadi kita gantikan kalian sebagai kumpulan yang besar, sedang bercakap dengan kumpulan yang besar. Kalian tidak harus berputus asa, kata Cikgu Syahmi kepada pasukan bola sepaknya. Jadi kalau guna perkataan kamu tak sesuai. Okey, seterusnya kita pergi ke kata ganti nama diri yang ketiga. Okey, kata ganti diri yang ketiga, soalan yang pertama. Bahari tidak hadir ke sekolah kerana tempat kosong belum sihat. Bahari tidak hadir ke sekolah kerana tempat kosong belum sihat. Okey.
Pilihan jawapan yang diberikan adalah A, dia, dan B, kamu. Okey. A, dia, B, kamu. Okey, apakah jawapan yang betul? Semestinya adalah A. Okey, Bahari tidak hadir ke sekolah kerana dia belum sihat. Kita nak ceritakan pasal keadaan Bahari yang kenapa dia tak datang sekolah. Betul. Okey, dan seterusnya, soalan yang kedua. Perdana Menteri akan menyampaikan ucapan tempat kosong. Perdana Menteri akan menyampaikan ucapan Perdana Menteri akan menyampaikan ucapan tempat kosong dalam majlis tersebut. Okey, pilihan jawapan adalah A, baginda. Okey, A, baginda. Perdana Menteri ni. Ingat Perdana Menteri. Jawatan adalah Perdana Menteri. A, baginda, dan B, beliau. Okey, apakah jawapan? 1, 2, 3. Jawapannya adalah B, beliau. Perdana Menteri akan menyampaikan ucapan beliau dalam majlis tersebut, merujuk kepada dirinya yang akan berucap. Okey. Jadi perkataan beliau kita gunakan untuk orang yang berjasa, orang yang kita hormati. Okey. Jangan salah guna. Okey, itu saja untuk topik kita kali ini, iaitu di bawah tajuk tata bahasa kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Sebelum berakhir, suka cikgu ingatkan, faham untuk guna perkataan supaya kita tahu apabila kita ingin menggunakannya. Tak guna, kita tahu tapi tak faham bila nak gunakan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.